إذا كافت الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والعلماء والشهداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أخرجنا من الظلمات الورد وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح لنا بمعرفة العلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Taala memilih kita duduk bersama-sama dalam majlis ilmu agama sebagai panduan kita dan juga bekalan untuk kita kelak ke akhirat. Kita masih lagi belajar dalam isu halal haram dalam bab makan minum. Halal dan haram sebahagian daripada tuntutan agama Islam. Islam menitik berat tentang halal dan haram. Kenapa? Makanan berkait rapat dengan hati, hati berkait rapat dengan ibadat. Kerana kekuatan ibadat bergantung dengan roh. Ibadat tidak bergantung dengan jasmani. Ibadat hanya bergantung dengan roh. Dan roh ada kalanya jadi kotor dengan sebab makannya haram. Dan roh jadi bersih bila makanannya halal. Dan makanan pula bergantung dengan duit. Dan duit bergantung dengan pekerjaan kita. Kalau kerja kita haram, maka duit yang kita dapat daripada kerja tersebut haram hukumnya. Bila kita beli beras, walaupun beras basmati atau beras cak naga atau beras nasional pula dah. Apa beras nasional sekalipun tetap juga jadi haram disebabkan kerja tadi lah. Kan? Itu kena jaga. Sama lah kita beli ayam ke, beli ikan ke, ikannya halal. Tapi oleh kerana duit berkali daripada kerja yang haram, maka haramlah hukumnya. Bila masuk dalam perut kita, maka roh jadi kotor. Itulah kita nak bincang malam ni. Pasal apa-apa dah? 394 bahagian muamalah. Muka surat kitab Jawi, muka surat 394, tajuknya bahagian muamalah. Muamalah artinya kira bicara sesama kita. Amala yu'amilu muamalah. Atau wazal fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Binanya lil musyarakah. Musyarakah artinya bersekutu. Muamalah ni paling-paling kuat mesti dua orang. Kita meniaga mesti paling-paling kedua orang, penjual dengan pembeli atau selebihnya. Begitu juga masuk dalam kata muamalah Islam, iaitulah kita bersyarikat, takafur, insurans, semua tu masuk dalam kata muamalah dalam Islam kita. Maka Islam meletak peraturan-peraturan supaya muamalah kita 100% halal, supaya muamalah kita tak terlibat dengan yang haram. Kemudian hendaklah anda mengetahui, moga-moga Allah merahmatimu, bahawasanya manusia dalam muamalah mengenai urusan keduniaannya terbahagi kepada 3 bahagian. Dalam isu muamalah kita sesama kita atau manusia dengan manusia yang lain, ulama bahagi kepada 3. Pertama, orang-orang yang memang sudah terkenal dengan lurus perjalanan
terkenal jujur, suka membuat kebajikan dan warak pula. Satu orang kita sudah kenal dah peribadinya. Kita kenal peribadi dia, dia ni orang yang soleh, jaga solat, keluarganya jaga solat dan juga menutup aurat. Dan kita tahu pekerjaannya pekerja yang halal, maka diharuskan kita bermuamalah dengannya tanpa pengecualian. Maka harus kita bermuamalah dengan orang yang pertama tanpa ragu-ragu lagi, dan tidak payah banyak bicara atau periksa. Macam ni contohnya, satu orang ni dia buka kedai runcit, atau satu orang ni dia meniaga produk barang-barang lah, ikutlah supplier ke apa dan sebagainya. Kita kenal dah individu ni, kita kenal satu orang yang jujur. Dia ni kita kenal, saya belok. Kita kenal dia ni orang yang jujur, ibadat dengan Tuhan pun dia jaga. Dan dia ni kalau dapat mengajar, ada sama lah duk dengar, boleh katakan ada sama lah. Dan dia ni banyak juga menyumbang duit kepada agama-agama Allah, buat masjid dan sebagainya. Kemudian dia jual barang kepada kita, maka bolehlah kita bermuamalah dengannya, berurusan jual beli tanpa ragu-ragu lagi. Sebab dia orang yang baik. Bila orang yang baik, sudah pasti barang-barang yang dijual kepada kita barang yang halal, lagi pula cara baik. Itu pertama. Kita tengok orang ni orang yang warak, orang yang soleh, orang yang jaga amal ibadah, maka bolehlah kita nak bermuamalah atau kita nak bersyarikat dengan dia. Mari kita kongsi dua mereka. Saya waktu orang muda 100,000, awak 100,000, kemudian kita niaga bersama. Untung kita menanggung sama, rugi pun kita menanggung sama. Kita ajak sahabat kita yang kita kenal dan latar belakang, dia memang orang baik sungguh. Kemudian kita nak muamalah, nak berkongsi buka satu syarikat, nak menego dengan dia ke, sama-sama turun modal, sama-sama buat kerja. Untung kita sama-sama bagi, kalau rugi pun kita sama-sama bagi juga, bagi rugi. Maka bolehlah kita nak bermuamalah dengan sahabat kita kena jujurnya dia ni. Itu pertama. Barulah duit kita halal. Yang kedua, pertama ni masih banyak lagi di kalangan kita, masih ramai lagi sahabat kita yang memang jujur, sahabat yang memang jaga solat. Maka ni boleh kita berurusan, sama ada kita nak beli barang dia, atau kita nak jual bagi kita kepada dia, atau kita nak ajak sama-sama berkongsi meniaga, atau kita nak terima barang hadiah-hadiah. Itu tak ada apa-apa. Bahkan kita nak pergi makan rumah dia buat jamu pun tak apa juga. Sebab orang pertama ni orang yang kita puas hati, dari sudut agamanya kita tengok dah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang tidak dikenali tentang latar belakangnya. Hak nombor dua ni, biar datang je kita tak tahu. Tiba-tibanya dia nak ajak kita kongsi meniaga, sama-sama turun modal. Dia mari kecek kita. Seminggu ni baru kenal. Belum ni tak kenal. Setakat dia dah mari semaya masjid mana-mana, nampak dia tak ada sama nah. Nampak dia seminggu dah nampak ada sama. Tempat mengajar pun ada cakap. Tiba-tiba dia perkenal diri dia. Dia cerita dia meniaga besar. Buka kilas sekian. Dia kata kalau lah you nak join sama dengan saya boleh. Waktu modal aja. Kita baru kenal seminggu baru.
Tak kenal lagi agama dia setara mana akhlak dia. Anda belum mengetahui keadaannya. Apakah mereka itu orang yang ajak kita muamalah ni jujur atau mencampur aduk, tak tahu lagi. Jadi jujur kan, perut bedah kita tak tahu lagi. Cuma tahu hak luar saja. Itu pun seminggu baru kenal. Tapi dia ajak dah kita muamalah. Berkongsi ke, atau dia nak jual barang dia kita ke. Sebab hal ehwalnya di dalam muamalah tersembunyi, tidak diketahui orang. Orang-orang ini juga diharuskan kita bermuamalah dengannya tanpa pengecualian juga. Nombor dua ni rendah sikit daripada orang pertama. Orang pertama tu kita kenal dah amal ibadat dia. Bukan setakat kenal bersaing saja. Bukan setakat duduk sekampung dengan kita. Bukan amal ibadat pun kita kenal juga. Maka tu tak ada ragu-ragu lagi dah. Boleh kita nak bermuamalah dengannya. Hak nombor dua ni, kita tak berapa kenal sangat. Jadi kita tak tahu kejahatan dia. Walaupun begitu keadaannya, boleh juga kita nak bermuamalah dengan orang nombor dua ni. Hanya dia jaga pula, disunatkan kita bertanya dan meneliti tentang latar belakangnya dengan baik dan halus. Baru kena seminggu je, dia orang baru duduk dalam taman ni. Surah ni seminggu baru mari. Tiba-tiba dia perkenalkan diri dia, dan dia tawar barang nak jual kita. Dia kata dia ni ada barang sikit-sikit. Kalau siapa-siapa sini berminat kan, boleh dah pergi tengok rumah saya. Ni setelah apa dah. Kalau minat, hubungilah. Sebelum kita nak berusaha beli barang dia, atau kita nak bekerja sama dalam syarikat sekian-sekian, sunat kita tanya. Tuan Haji ni, tengoklah kalau janggut putih panggil Tuan Haji. Tuan Haji ni asalnya duduk mana? Duduk Johor. Patut mari sini ni. Berapa lama dah? Seminggu dah. Patut mari sini ni kerja ke, nego. Nego bagai apa? Bagai macam-macam. Belah ribu pada, puluh ribu pada. Tu kita sunat tanya tu. Sunat tanya. Tanya jauh duduk kat mana. Mana yang suka duduk Kelantan ni pula. Tahu seronok nego Kelantan ni. Tengok orang Kelantan ni beriman belakang ni. Nampak hijau-hijau belakang ni. Semangat ni sedar nampak ni. Dia kata duduk Johor ni payah nak belajar malam-malam. Bila mari Kelantan ni nak belajar nak mengaji, masjid tu orang mengajar, masjid tu orang mengajar. Jadi nampak kecek ke arah tu lebah ni. Boleh. Dia kecek nampak hati ikhlas ke arah tu lebah. Kalau minat semaya, minat ngaji, bukan dia kecek rumah kat masjid pun tak ada. Kalau orang balas ni, boleh kita nak berurusan jual beli dengan dia. Orang nipu ni kita boleh cek, boleh scan juga kadang-kadang lah. Tidak kasar, dan itu pun juga mungkin bertanya dan meneliti dikira sebagai warak yang dianjur. Cuma jangan gaduh. Tomoh jahat jangan lagi. Jangan kita nak jahat, jangan nak suka negatif. Duk jauh mari sini nak nipu orang sini pula ni. Itu negatif tu. Jangan lagi. Tanpa bukti, jangan kita kata benda yang bukan-bukan. Yang ketiganya, orang-orang yang terkenal tidak jujur. Orang ni kita kenal dah. Kelihatan orang banyak kenal ni. Kaki tipu ni. Bukan setakat kaki, tangan pun menipu orang juga ni. Urusannya sentiasa tercampur aduk. Kurang warna. Kita kenal dah. Latar belakang nama 3 ni kalau pak semaya nampak culah.
Engkau saing kita tahu dah saing tu. Saing kita tu kalau semaya kat kan. Tengok kau pakai keluarga dia tu aurat tak jaga. Aku itu hampir-hampir nak kena dah tipu dia. Tapi alhamdulillah Tuhan jaga, tak ada tipu dia. Jenis kaki menipu kan. Maka nombor 3 di balah mana? Boleh ke tak kita nak bermuamalah? Dan kerak tiada menurut peraturan yang sah di dalam penjual belian dan muamalahnya. Saya kita ni masa jenis nego belaka. Ikut riwayat halah hari dia tak kisah dah mana. Dan orang yang takut ke Allah lagi pula dia ni kurang takut Tuhan. Sepatutnya meninggalkan muamalah dengan orang seumpama ini. Sepatutnya meninggalkan muamalah dengan orang-orang seumpama ini. Jadi seseorang yang kita sudah kenal, dia ni tidak jujur, dengan Tuhan pun dia tak jujur, dengan manusia ramai pun banyak dah dia tipu, maka Tuhan kita ni pesan kepada kita, jangan kita bermuamalah dengan dia. Seperti jual beli, jangan kita berurusan. Kalau dia nak jual satu barang kita, jangan kita beli. Boleh jadi barang dia nak jual tu, barang dia curi, ataupun orang lain curi, jual ke dia. Dia pun tahu dah, dia beli ni barang curi ni. Curi atas curi dah. So, ataupun dia beli barang-barang yang panggil panggil barang-barang tak berapa bersih dah. Kita tak sih belakang tu. Andainya ia perlu bermuamalah dengan mereka juga, maka hendaklah terlebih dahulu memuaskan hati dengan bertanya dan meneliti tentang barang-barang yang dibelinya dari mereka itu. Jangan sampai ada yang menyalah syariat wara' di dalam perkara serupa ini adalah penting, sangat-sangat penting. Itu kena amat-amati. Andai kata anda memang mengetahui dah ataupun menyangka kuat pada seseorang bahawa semua harta bendanya dari yang haram, kita kenal dah dia tu waktu dia haram semua, maka haram pula anda bermuamalah dengannya. Kalau kita yakin dia ni berurusan secara haram, jual barang-barang haram, maka haram juga kita berurusan jual beli dengan dia. Demikian pula jika anda mengetahui bahawa segala harta benda orang itu umumnya dari yang haram. Kita kata satu orang tu kebanyakan harta dia ni haram belaka. Hanya ada kalanya ada juga dari yang halal, tetapi jarang-jarang sekali. Banyak ke benda yang haram, sangat sikit yang halal. Maka hukumnya samalah, iaitu haram bermuamalah dengannya dengan orang yang kita tahu kebanyakan hartanya dia haram. Ini kena amat-amati. Ini Islam dia tekan semua tiba benda halal dalam bab duit ni. Bukan apa dah, nak jaga hati, nak jaga ibadah. Jangan kita fikir orang bukan Islam, orang bukan Islam, dia tak kisah halal haram. Bagi dia halal haram tidak ada dalam kamus dia. Kita kamus Al-Quran ada peraturan halal dan haram. Jangan kita ambil kira kalau dia fikir halal haram, pak bila tak maju. Jangan balas tu. Hidup kita ni bukan setakat di sini saja. Ada lagi satu kehidupan yang selama-lamanya, iaitulah kehidupan hari akhirat. Di sana Allah Ta'ala akan soal kita. Bahkan Allah Ta'ala tanya tentang harta 2 kali tanya. Pertama Tuhan tanya, aina tasabahu, harta ni mu ambil cara mana ni? Wa aina ma anfaqtahu, dan ke arah mana engkau belanja? Umur Tuhan tanya sekali je. Kesihatan tubuh badan Tuhan tanya sekali.
Ilmu ada pada kita, Tuhan tanya sekali. Ada pun harta hak kita usaha, duit hak kita dapat 2 kali Tuhan soal. Cara mana kamu ambil, kemudian ke arah mana kamu belanja harta. Lagi pula harta haram ni penghalang kepada kita daripada masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasbah akhirat hak jauh lagi. Hak dekat, harta yang haram penghalang kepada kita daripada kabulnya amal ibadat kita. Dan maknanya Allah tak terima segala amal ibadat kita selagi mana dalam perut kita ada makanan-makanan yang haram. Kita semaya fardu, Allah Ta'ala tak terima. Kita semaya sunat, Allah tak terima. Kita berdoa, Allah tak terima. Apa jua kebajikan yang kita buat, sedangkan dalam perut kita ada benda yang haram, maka Allah Ta'ala tak akan terima. Walaupun kita berdoa menangis-nangis teresak, merayu-rayu kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, bersungguh-sungguhnya kita dalam doa, Allah Ta'ala tak akan terima. Sebab kita telah mengotori perut-perut kita dengan larangan-larangan Allah, iaitulah makan minum benda yang haram. Zaman mutaakhir ni zaman maju. Manusia perlu kepada duit. Bukan tak cukup dengan duit yang sikit, nak banyak. Apatah tanggungnya keluarga ramai, rumah sewa, kereta ansuran, yuran anak sekolah dan sebagainya. Makan minum kita pun, rokok saja pun bukan main mahal. Jangan ke benda-benda lain lagi. Dan zaman sekarang ni nak bidik sangat mudah. Menegalah gapo laku-laku. Negalah laku-laku. Nega zaman sekarang ni online pun boleh. Saya dalam internet. Peminat tengok, walking order, bayar dalam bank. Kita penjual pergi post di Jabak pun. Bagi kita, siapa ke rumah dia, PT dia masuk dalam akaun kita. Ini zaman sekarang. Soal halalkan ada perbuatan sedemikian, sah ke tidak sah perbuatan sedemikian, perlu kita rujuk kepada ustaz-ustaz yang tahu bahagian muamalah. Jadi sama ada jualan kita ni patuh syariah atau tidak, kena ambil kira juga. Kita menego satu-satu barang, sama ada secara online ke, atau buka kedai ke, atau menjaja rumah ke rumah ke, kita kena tanya ustaz-ustaz yang pandai jualan kita ni patuh syariah atau tidak. Kalau tidak patuh syariah, berarti kita menjual satu barang dengan secara tidak sah. Bila tidak sah lah, tubik hukumnya haram. Itu dah jual tak? Jangan jual tak? Kalau tak sah dalam semaya, dia batal, dia haram. Tak sah dalam jualan, dia jadi haram. Artinya jualan kita jualan yang pasif, jualan yang rosak di sisi syariah. Dalam agama kita harus kita bermuamalah dengan orang bukan Islam. Kita orang Islam nak beli barang-barang di kedai orang bukan Islam, hukumnya harus sama ada orang Islam, orang bukan Islam ni Cina ke, kafir Yahudi ke, boleh kita berurusan jual beli, itu tak ada masalah. Islam sama Islam pun boleh, Islam berjual beli dengan orang bukan Islam pun boleh, tak ada masalah. Islam tidak sekar untuk kita berjual beli dengan orang bukan Islam. Hukumnya harus. Selagi mana kita tak tahu barang dia tu barang yang tidak apa-apa, barang yang itu haram. Kalau barang itu haram tak boleh lah.
Ibnul Mubarak pernah ditanya oleh para wakilnya perihal seseorang pedagang yang berjual beli dengan sultan. Apakah boleh mereka berjual beli dengannya atau tidak? Dengan seorang raja, Abdullah ibn Mubarak pernah disoal oleh para wakilnya perihal seorang pedagang, yakni seorang peniaga yang berjual beli dengan sultan, dengan pemerintah. Kebanyakan pemerintah ni zalim. Hatta pemerintah yang beragama Islam sekalipun masih ramai lagi hak zalim. Jangan hak bukan Islam. Apakah boleh mereka berjual beli dengannya atau tidak? Soalnya orang tanya Abdullah bin Mubarak, boleh ke tak kita nak berurusan dengan penjual yang mana penjual berurusan dengan pemerintah yang zalim? Jawab Ibnul Mubarak, jika pedagang itu berjual beli hanya dengan sultan sahaja, kita tahu tak, dia ni urusan jual beli dengan raja, dengan pemerintah saja. Dengan orang lain dia tak campur lah. Urusannya dengan raja semata-mata, termasuklah pemerintah, pemerintah negara atau pemerintah negeri. Maka janganlah kamu bermuamalah dengannya, dengan sultan tersebut. Sebab apa dia jawab gitu dia? Kerana galik-galiknya, kebanyakannya pemimpin-pemimpin ni banyak zalim terhadap harta rakyat. Zalim, buat nyanya kepada harta rakyat. Harta rakyat dia rampas, naik juga tak tentu pasar. Tetapi jika ia berjual beli dengan sultan dan dengan selain sultan, bermaknanya dia campur aduk dah. Dengan pemerintah pun dia berurusan juga, dan dengan orang biasa pun dia berurusan juga. Bermakna perniagaan dia ni sudah bercampur bau. Maka tidaklah mengapa jika kamu mahu bermuamalah dengannya, dengan pedagang tersebut. Kalaulah pemimpin ni pemimpin yang adil, ia baik, ia bertakwa, maka tak ada masalah kita nak berurusan dengan pedagang tersebut. Jadi isu yang Tuhan kita nak sebutnya kepada kitanya, betapa wajib kita menjaga perut kita daripada yang haram. Bukan wajib sahaja kita makan benda yang halal. Dan punca lemahnya kita nak beribadat kepada Allah, iaitulah kita telah terlibat dengan makanan-makanan yang kotor. Dan punca lemahnya kita nak menghidupkan Islam dalam kehidupan kita, kerana kita telah terlibat dengan benda-benda kita ada rakyat ni lah. Kita jangan nampak haram, berdosa. Nampak kesan di sebalik benda haram tu. Nah, kesan di sebalik kita makan benda haram, dia boleh melemahkan iman kita. Bila iman lemah, maka ibadat pun turun, Islam pun turun sekali dah. Sebab itulah tujuan kita mengaji malam ni, tujuan kita mengajar tiap-tiap malam, tujuan utama bukan sekadar nak dapat maklumat. Lebih utama iaitulah nak membangun dan membina Islam dalam kehidupan kita. Dengan ilmu agama lah. Apabila kita ada ilmu agama, dengan ilmu agama ni lah kita boleh membina Islam dalam kehidupan kita. Inna dina indallahi al-Islamu. Tak cukup dengan Islam sebagai agama sahaja, bahkan kita mesti tekan dan menitik berat hidup cara Islam. Termasuklah muamalah kita, makan minum kita, jual kita atau membeli kita, syarikat kita, produk kita, mestilah cara al-Islamu, barulah Allah Ta'ala redha. Jadi kita mengajar malam ni, pihak ustaz bukan semata-mata nak dapat pahala. Pihak pendengar dan pengaji bukan semata-mata untuk nak dapat ilmu.
Tapi lebih daripada tu, iaitu membangun dan membina Islam dalam kehidupan. Soal makan minum, kita kena menitik berat. Ibu bapa sendirilah kena bermula contoh kepada anak-anak dan menantu. Sebab ini berkait rapat dengan akidah, berkait rapat dengan ibadah, berkait rapat dengan akhlak. Akhlak yang mulia mari daripada makanan yang bersih. Akhlak yang rosak mari daripada makanan yang rosak. Kadang-kadang kita di hari ini jadi mangsa orang bukan Islam. Wah, dah kita duk makan, lama dah kita duk makan, baru tahu ikan pati hak daripada Perak tu makan tu dah babi je. Hak dah ada kolak tu kan, dah ada kolak ikan pati, ikan tilapia, macam-macam ikan dah ada kolak tu kan. Jadi tokel hak Perak ikan tu jamu usus babi. Benda tu jual kepada orang Islam yang bukan Islam. Ialah benda kita tak tahu, Tuhan tak ambil salah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Itu kita lepas dah sebab kita tak tahu. Sudut dasar kita tak berdasar sebab kita tak tahu. Tetapi kesal itu ada pada hati kita. Ini menyebabkan umat Islam lemah beribadat. Ini menyebabkan umat Islam suka berbalas sama sendiri, bercakap sama-sama sendiri. Orang politik balas sama politik, satu politik balas sama satu politik. Tak habis-habis. Sampai saat inilah, bila adanya raja-raja haram dalam perut, menyebabkan timbul sifat hubbul mal, kasih kepada harta, hubbul jah, kasih kepada pangkat. Tak cukup dengan yang sedikit, tak puas dengan yang banyak. Orang yang makan benda haram serupalah minum air laut. Kau minum, kau kita kau. Kau minum, kau kita kau. Begitulah orang makan benda haram ni tak akan puas. Sampai tahap dia tak sedar halal, dia suka dengar yang haram dah. Hanya panggil sebati dah. Nah, itu kesan buruk daripada bila kita makan benda-benda yang okey, itu pertama. Ini sebagai maklumat. Yang keduanya, macam mana kita nak mengatasi dan nak menyekat diri kita supaya kita dapat jauh benda-benda yang haram ni, supaya kita dapat tinggal benda-benda yang haram. Hasil ni kena ada kekuatan. Orang panggil tindakan pula. Tindakan supaya kita dapat jauh benda-benda yang haram, makan, minum, pakaian dan sebagainya. Tak dapat tindak. Mestilah kita kena dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Cari kekuatan kita menamal ibadat. Jaga semaya Jumaat. Jaga semaya sunat. Kalau cakap biar ada kata puasa-puasa sunat. Kemudian biar ada masa baca Quran. Kemudian bagilah masa untuk duduk dalam mengajar tiap-tiap malam. Ini cari kekuatan ilahi, kekuatan Rabbani untuk kita menangani supaya kita ni tidak terjamak, tidak terlibat dengan benda-benda yang haram, tidak rebah dengan zaman kita sekarang ni. Sebab itulah Luqmanul Hakim dia pesan kepada anak dia, punya baiknya perangai Luqmanul Hakim. Ada satu surah namanya Luqman. Punya baiknya Luqman, Allah Ta'ala bubuh dalam Al-Quran. Luqman kata kepada anak dia, ya bunaya, wahai anakku, inna dunya bahrun amiqun. Sesungguhnya dunia yang kita duduk ni umpama laut yang sentiasa bergelora. Sifat laut ni masih bergelora, lagi pula dalam. Hak tepi tu tak apalah, kita boleh main orang panggil pantai. Tapi hak tengah ni, ombak besar, lagi pula dalam. Maka dia besar lagi, oleh kerana dunia umpama laut yang sifatnya masih dan sentiasa berombak-ombak. Dia kata, ihkamis safinah, teguhkanlah perahu kamu supaya tidak terbalik dengan ombak tersebut, supaya tidak pecah dipukul badai ombak. Gapakah perahu yang dia maksud? Itulah takwa.
As-safinatu hiya taqwa. Perahu iaitulah takwa. Perahu di laut, takwa di darat. Tidak ada sifat takwa hidup kita di hari ini, nescaya tenggelam kita dalam ombak kemudian dunia di hari ini. Ni cabaran kuat, cabaran kuat hati sama ni. Oleh jadi demikian, tingkatkan lagi aktifkan amal ibadat kita. Jangan jemu kita mengaji, jangan jemu kita duduk dalam majlis alim ulama. Karena alim ulama lah orang dapat hidayah. Mudah-mudahan dia dapat pancarkan hidayah dia kepada kita supaya kita sedar tentang bahaya-bahaya gelora-geloranya dunia di hari ini. Kalau kita letak ulama tepi, kita letak majlis ilmu agama tepi, tak peduli, nescaya kita hanya bersama dengan ombak-ombak yang sifatnya begitu dah. Dunia di hari ini, subhanallah, takut kalau kita tengok dengan mata hati. InsyaAllah kedata kita sama pula melazimkan qanaah dan meninggalkan israf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Alhamdulillahirabbil alamin.